Selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah Dr. Nurlizawati selaku pensyarah bagi subjek HSM 3029 Malaysia abad ke-19 dan juga rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 10 ingin membentangkan satu tajuk yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat Melayu terhadap pendidikan sekular yang diperkenalkan oleh pihak British dari tahun 1875 hingga 1900. Sistem pendidikan di Malaysia yang diguna pakai hingga ke hari ini masih mempunyai asas dasar pendidikan British yang berteraskan sekularisme. Kerajaan British pada awalnya boleh dikatakan tidak berhasrat dan berminat untuk memajukan sistem pendidikan ketika memerintah Tanah Melayu pada abad ke-19. Sistem pendidikan sekular bermula pada tahun 1855 apabila sebuah bahagian sekolah Melayu telah ditubuhkan di Pening Free School, Pulau Pinang. Penubuhan sekolah ini telah mendorong ke arah penubuhan sekolah-sekolah Melayu yang berbentuk sekular yang ditubuhkan di Singapura, Melaka dan juga di negeri-negeri Melayu bersekutu. Pada awalnya, masyarakat Melayu tidak menerima pendidikan sekular di Tanah Melayu kerana ia menjadi bertentangan kepada pendidikan tradisi mereka. Lama-kelamaan, mereka mula menerima pendidikan sekular dengan hati yang terbuka disebabkan wujudnya kesedaran bahawa kelemahan orang Melayu dalam semua lapangan, terutamanya bidang ekonomi, adalah disebabkan oleh kekurangan pendidikan yang bermutu. Penerimaan masyarakat Melayu terhadap pendidikan sekular dapat dilihat daripada sistem pendidikan yang berteraskan tradisional dan Islam telah diketepikan. Dari sini, terdapat kalangan orang Melayu telah dihantar ke luar negara untuk mempelajari bahasa Inggeris. Guru-guru pada awalnya dihantar ke kolej level dan ke luar negara untuk tujuan latihan. Hal ini disebabkan pihak berkuasa ingin mengutamakan pendidikan Inggeris dan latihan profesional untuk guru-guru agar melahirkan ramai guru yang terlatih. Walau bagaimanapun, sistem pendidikan tradisional masih diteruskan tetapi sukatan pelajaran agama telah dilonggarkan. Sekolah pondok masih diteruskan kerana penduduk Melayu masih menakluk kepada pengajian akurat. British kiat melaksanakan proses sekularisasi pendidikan agar mengajar agama dan akurat di sekolah-sekolah Melayu dikesampingkan dan diarahkan diajar pada waktu petang. Di samping itu, perubahan berlaku dalam sistem pendidikan Islam madrasah. Madrasah ini merupakan wadah kegiatan politik Islam menggugat kedudukan penjajah British. Ia telah diambil alih oleh British pada tahun 1872 untuk dijadikan sekolah vernakular Melayu. Akibatnya, masyarakat Melayu menimbulkan perasaan tersinggung kerana pencerobohan British dalam sistem mengajar tradisional akurat. Oleh itu, pengaruh British telah menjejaskan kedudukan pendidikan agama. Namun, sistem pendidikan yang berteraskan tradisional dan Islam, orang Melayu masih diteruskan. Kalau kita melihat secara terperinci, penerimaan masyarakat Melayu terhadap pendidikan sekular dapat dikesan secara jelas dari tahun 1875 hingga 1890. Seterusnya, dalam pendidikan sekular, orang Melayu tidak mendapat peluang dan hak sama rata dalam sistem pendidikan sekular. Sekolah Vernacular Melayu yang pertama telah didirikan di Kelang Selangor pada tahun 1875 yang dikenali sebagai Sekolah Melayu Pangkalan Batu oleh beberapa orang pegawai pelajaran British. Peluang anak-anak Melayu, terutamanya di kawasan kampung untuk mendapat pendidikan agak terbatas. Hal ini kerana pengajian Melayu yang hanya tertumpuk pada 4 tahap pelajaran sekolah rendah sahaja dan lebih memfokuskan kepada pertanian dan aktiviti-aktiviti perekonomian Melayu seperti anyaman dan bertujuan untuk memberi pendedahan pengalaman berkaitan pertanian yang menjadi asas ekonomi kepada ibu bapa mereka. Sekolah Vernacular Melayu hanya tertumpu di kampung-kampung dan dikendalikan oleh British. Bahasa pengantar adalah bahasa Melayu dan bahasa Melayu menjadi asas bagi sukatan pelajaran dan buku teks. Sekolah Vernacular Melayu juga hanya tertumpu kepada peringkat rendah sahaja, iaitu sehingga darjah 4. Tujuan British untuk membina sekolah Melayu adalah untuk mengekalkan orang-orang Melayu menjadi pesawah atau petani di kampung-kampung. Selain itu juga, British tidak mahu orang tempatan berjaya dalam bidang pendidikan dan menyoal tentang pentadbiran British. Dan jika orang Melayu berpendidikan, sudah tentu golongan ini akan maju dan seterusnya akan menyoal pentadbiran British seperti mana yang telah berlaku di India.
Walau bagaimanapun, dasar pelajaran yang ditetapkan oleh kerajaan British iaitu kanak-kanak Melayu akan diberikan pelajaran percuma iaitu di peringkat rendah dalam bahasa Melayu selama 4 tahun. Penerimaan masyarakat Melayu terhadap pendidikan vernakular iaitu satu bentuk pendidikan sekular yang diperkenalkan oleh British bermula dengan penubuhan sekolah vernakular Melayu sebagai tanda terima kasih kepada orang Melayu yang tinggal di kawasan kampung. Walaupun pihak Inggeris berusaha untuk menubuhkan sekolah vernakular Melayu yang berteraskan konsep sekular, orang Melayu pada awalnya masih menaruh syak terhadap sekolah-sekolah yang diuruskan oleh orang asing dan tidak menerima dengan hati yang terbuka. Tambahan pula, sekolah vernakular Melayu yang menggunakan bahasa Melayu tidak berjaya mendapat penerimaan positif daripada orang Melayu kerana mereka memandang rendah terhadap pengajian bahasa Melayu kerana bahasa tersebut dikatakan cuma berguna di dunia sementara bahasa Arab dikatakan berguna untuk akhirat. Oleh sebab itu, penubuhan sekolah vernakular Melayu dianggap sebagai kaedah pembaratan yang merupakan usaha berterusan dunia barat untuk menjamin pemikiran orang Melayu yang menerima konsep-konsep kebendaan dan juga sekular dan bebas dari aspek keagamaan. Ditambah lagi dengan penggunaan tulisan Rumi yang mengantikan tulisan Jawi dalam bahasa Melayu juga turut mendorong orang Melayu untuk menerima pendidikan sekular dengan hati yang tidak terbuka. Sebagai balasannya, orang Melayu tidak menghantar anak-anak Melayu ke sekolah vernakular. Kehadiran anak-anak Melayu ke sekolah menunjukkan penurunan secara mendadak sekaligus mendorong kepada penutupan sekolah vernakular Melayu. Untuk menangani masalah ini secara berkesan, tindakan komprehensif telah diambil oleh pihak British untuk memastikan orang Melayu menerima pendidikan sekular dengan menghantar anak-anak mereka ke sekolah vernakular. A.M. Skinner, iaitu pegawai British di Tanah Melayu, berusaha mencampurkan pendidikan sekular ini dalam sekolah agama. Program ini berjaya dilaksanakan pada tahun 1871. Sejak pengenalan program tersebut, beliau telah memulakan sekolah-sekolah Melayu berdasarkan kelas Al-Quran dalam satu percubaan. Di sekolah pagi, pelajaran biasa dijalankan manakala pelajaran agama Islam diajar pada sebelah petang. Frank Swettenham mengalahkan guru-guru agama untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah vernakular Melayu untuk memastikan anak-anak kampung dapat hadir ke sekolah tanpa keraguan. Tindakan ini membawa penerimaan positif dalam kalangan orang Melayu sekaligus meningkatkan kehadiran anak-anak Melayu ke sekolah vernakular Melayu. Beliau juga turut menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah vernakular bagi meraih sokongan yang hebat dari anak-anak Melayu terhadap pendidikan sekular yang diperkenalkan oleh British. Ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah vernakular Melayu akan diberi ganjaran. British juga ingin mahukan kanak-kanak perempuan mendapat pendidikan sekular. Rancangan ini hanya berjaya dilaksanakan di beberapa negeri iaitu Selangor dan Perak kerana pihak British sukar mendapat persetujuan dari sesetengah ibu bapa dalam menghantar anak perempuan mereka untuk bersekolah. Walaupun begitu, pihak British tidak melepaskan tanggungjawab mereka dalam menerapkan pendidikan sekular ke atas golongan perempuan Melayu. Misalnya, di negeri-negeri Selat, orang persendirian seperti Tuan dan Puan Brick telah mendirikan sebuah sekolah berasrama yang menawarkan pendidikan percuma bagi kanak-kanak perempuan Melayu. Kerajaan British dalam menerapkan pendidikan sekular dengan penubuhan sekolah vernakular berjaya mendapat penerimaan positif sebilangan orang Melayu pada akhir abad ke-19. Seterusnya, saya akan membentangkan isi yang keempat iaitu kemunculan golongan elit dan radikal hasil daripada pendidikan sekular. Golongan elit merupakan golongan yang berintelek yang lahir hasil daripada pendidikan sekular. Golongan radikal merupakan golongan yang memperjuangkan perubahan pada sesuatu bidang atau keadaan politik. Penerapan pendidikan sekular telah membawa unsur modernisasi terhadap kalangan orang Melayu, golongan elit seperti kaum muda dan juga golongan radikal seperti ulama. Golongan muda dapat menerima pendidikan sekular kerana mereka akan mendapat jawatan yang tinggi dalam kerajaan, tetapi golongan radikal terutamanya ulama telah menentang pendidikan Inggeris. Hal ini kerana semenjak penjajah datang ke Tanah Melayu, mereka berusaha sedaya upaya untuk menyebarkan fahaman sekularisme ini melalui pelbagai cara. Dengan keupayaan ilmu dan teknologi yang dimiliki serta pengalaman, mereka berjaya melaksanakannya. Tujuannya hanyalah untuk menjauhkan masyarakat Melayu Islam dari agamanya.
Antara penyebaran sekularisme melalui pendidikan ialah sekatan secara material dilakukan dengan membuka pintu seluas mungkin kepada pengajian yang kosong dari roh agama Islam. Kedua, sekatan secara moral dengan memperdagangkan golongan penuntut agama. Ketiga, menghantar pelajar Melayu Islam ke negara-negara bukan Islam untuk belajar pelajaran akademik yang dipisahkan dengan agama. Keempat, melonggarkan sukatan pengajian agama atas nama kemajuan akademik. Kelima, pertambahan pesat sekolah aliran Inggeris dan sekolah vernacular Melayu, tujuannya untuk memisahkan masyarakat Melayu Islam dari ajaran Islam. Akhirnya, percampuran lelaki dan perempuan ketika pengajian yang didakwa adalah kemajuan dan kemodenan, tetapi ia sebenarnya menyalakan lagi obor nafsu. Hal ini telah menimbulkan kebimbangan kepada golongan elit dan juga golongan radikal kerana penyebaran ideologi sekularisme akan mengancam agama Islam dan juga budaya Melayu. Kesimpulannya, kumpulan kami dapat merumuskan bahawa pendidikan sekular yang disediakan oleh pihak British pula lebih cenderung untuk menjarahkan perhubungan sosial dalam kalangan masyarakat Melayu. Namun begitu, penerimaan positif orang Melayu terhadap pendidikan sekular telah mengubah nasib keluarga orang Melayu kerana mereka berpeluang untuk menjawat jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan British sekiranya melanjutkan pelajaran di sekolah Inggeris. Dari sini kita dapat melihat bahawa penjajah telah memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan masyarakat Melayu dengan memperkenalkan pendidikan sekular yang meminggirkan dan memisahkan pendidikan agama dengan pendidikan dunia. Itu sahaja dari kumpulan kami, iaitu kumpulan 10. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.